untuk Malaysia. Demi satu Malaysia, saya harap kita boleh satu hati, boleh bersama-sama hidup aman dan makmur di Malaysia lah. Itu saya haraplah untuk Malaysia. Betul ke Malaysia pernah menjadi negara harimau Asia? Hai, halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari kemerdekaan Indonesia kini sudah berlalu, akan tetapi sampai saat ini itu masih banyak lagi orang-orang yang memeriahkan kemerdekaan 17 Agustus di Indonesia ini, geng. Di Indonesia ini kan jadi luas, jadi bergantian. Kalau bersamaan nanti takutnya itu terlalu sibuk gitu. Tapi kalau mengibarkan bendera itu semuanya sama di 17 Agustus. Dan hari ini 31 Agustus, hari kemerdekaannya Malaysia, geng. Yang mau saya tunjukkan kepada orang semua, macam mana reaksi orang Malaysia ketika dibunyikan lagu Hari Kebangsaan Malaysia. Tentunya penasaran, langsung kita simak saja videonya. Hai, sekarang saya di Dataran Merdeka. Hari ini saya nak buat satu challenge. Nanti saya akan buka lagu negaraku sama saya nak tengok reaksi semua orang. Let's go. Respect geng, langsung turun. Wow. Semuanya geng, badutnya pun sama. Semua orang berdiri tegak, gila geng. Wah, rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Satu pun tak ada yang bergerak, geng. Habis. Selamat Hari Kemerdekaan ke-67. Kita anak Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Respect semuanya, geng. Satu pun tak ada yang duduk, yang berjalan. Semuanya itu berdiri tegak ketika dibunyikan lagu kebangsaan Malaysia. Semuanya itu respect, dan itu berbagai bangsa, geng, ya. Ada bangsa Chinese, ada bangsa Melayu, ada bangsa India, Pakistan, dan lain-lainnya. Entah itu orang warga tempatan asli Malaysia, pendatang asing, ataupun yang bangsa-bangsa lainnya. Tak kiralah agama apa, karena satu negara, satu bangsa, jadi harus harus menghormati, ya, macam itu. Saya itu sangat-sangatlah respect kepada dia orang semuanya. Saya pun juga mengucapkan tahniah untuk kebangsaan Malaysia. Nah, di video berikutnya ini ada salah satu challenge seorang wanita juga, ya. Dia orang itu membuat challenge tentang harapan. Setelah hari kemerdekaan, tentunya itu setiap orang itu pasti mempunyai harapan ke depannya itu agar bagaimana gitu, agar macam mana gitu. Nah, kita langsung saja tengok video-video ini yang selanjutnya, karena setiap orang itu pasti mempunyai pendapat, ada pro, ada yang kontra. Jadi ada yang mengkritik, ada yang memuji, itu sudah hal biasa. Tapi sekarang kita tengok macam mana dia orang itu mengkritik ataupun memuji. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Apa yang
yang kamu harap untuk Malaysia? Okey, apa yang saya harapkan untuk Malaysia supaya di masa akan datang Malaysia akan jadi lebih aman dan makmur. So ekonomi sekarang pun kita pun tahu lebih stabil di bawah PMX. So I hope rakyat Malaysia akan bersatu hati. So kalau boleh kurangkanlah kita berpolitik demi Malaysia tercinta kan. Sebab politik ni pada saya I'm tak ada nak mana-mana politik. Cuma sebab politik yang terlalu hardcore buatkan kita bergaduh sesama sendiri. So Ya, demi betul-betul. satu Malaysia, saya harap kita boleh satu hati, boleh bersama-sama hidup aman dan makmur di Malaysia lah. Itu saya harap lah untuk Malaysia. Kalau hope saya cakap jangan marahlah. Ya, tak. Kita tiga-tiga kaum ni kena bersatu. Baru Malaysia boleh naik. Betul. Sekarang sikit masalah sudah gaduh. Betul. Dia cakap sikit sudah gaduh. Dia cakap sikit sudah gaduh. Tak payah kita tiga-tiga sudah lama duduk sini kan sampai mereka. Kita kena macam adik-beradik lah. Baru kita boleh naik. Itu saja. Yang tiga-tiga kaum ni paling last jangan gaduh. Sudah. Ya. Jangan gaduh. Jangan gaduh. Politik punya pasal jangan gaduh. Betul. Ya, betul. Betul ya bang? Betul. The RM can increase, yeah, and so we can go overseas without seeing like not times too many. Melancong Salary tanpa can more bayar. higher little bit because in when Gaji boleh tambah sikit, other country, melancong I think tanpa it's very bayar. low. Saya harapkan Malaysia sentiasa aman dan makmur dan dan bebas dari segala jenayah lah. Sekarang ni yang viral pasal kes and then kes saya harap Malaysia aman dah segala jenayah, bebas daripada jenayah lah. Untuk apa yang saya harapkan untuk Malaysia adalah kita terus kekalkan apa yang kita dah ada. Dari segi kita punya culture dan sebagainya, kita boleh hidup bersama-sama kan, tanpa kira warna kulit, bangsa dan agama. Betul. Benda tu yang kita kena Betul. kekalkan sampai sekarang. Kalau benda tu kalau tak ada, saya tak rasa Malaysia ni akan ada kat sini. Set kita jangan pecah. Selamat Hari Merdeka. 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 I love you. I love you. How? I love you. I love you. Okay. I love you. I love you. Macam itulah geng, harapan orang Malaysia setelah hari kemerdekaan ini dirayakan. Yang paling penting jangan bergaduh, tak payah ada rasuah-rasuah ataupun kes-kes macam itu lagi. Aman, makmur, sejahtera. Ada lagi tadi itu yang meminta dinaikkan gaji. Ada lagi yang melancong tanpa bayar. Wah, kalau melancong tanpa bayar saya pun langsung cus pergi Malaysia sana geng. Kalau tanpa bayar ya. Tapi sayangnya masih bayar. Ya kita sadar diri lah karena ke tempat negara orang lain ataupun orang Malaysia mau pergi ke luar negara lain itu harus mempunyai izin seperti paspor dan visa dan lain-lainnya. Macam itu. Nah, tentunya korang ini pastinya tak asing kalau mendengar Malaysia itu negara harimau se-Asia. Ini yang membuat lagi saya tercengang-cengang ini geng. Apa maksud ayat-ayat itu? Kalau korang juga penasaran, langsung kita simak saja video yang berikutnya. Betul ke Malaysia pernah menjadi negara harimau Asia? Jadi kalau korang bersembang lah pasal ekonomi Malaysia ni, kadang-kadang kita akan dengar yang orang claim kita ni dulu negara harimau Asia ataupun Asian Tiger. Jadi sejauh manakah betul claim tersebut? So untuk cakap pasal benda tu, kita kena fahamlah konsep harimau Asia. Jadi negara harimau Asia ni merujuk pada negara-negara yang mencatatkan pertumbuhan mendadak dalam masa yang singkat dan sekaligus menjadi negara maju. So, apa yang diorang buat ialah diorang menggunakan dasar penswastaan yang tinggi. Diorang menggunakan dasar ekonomi neoliberal. Tak, ini bukan liberal yang korang selalu dengar surat khabar tu. Ini ialah ekonomi kapitalis yang menggunakan cukai yang rendah, menggalakkan penswastaan daripada luar dan dalam negara. Kemudian diorang menggunakan ekonomi welfare yang rendah. So, bila diorang buat macam ni, maka persaingan yang kompetitif akan berlaku dalam ekonomi negara diorang. Dan pada masa sama, bila diorang surplus, diorang boleh invest balik pada ekonomi negara diorang balik. Dan ini mewujudkan loop
teruk yang menyebabkan ekonomi diorang sentiasa menaik sampailah diorang menjadi negara maju. Sebelum saya sambung kembali bercerita dalam video ni, saya nak promote kepada korang buku Psychology of Money yang meletup dekat media sosial. Jadi kalau video ni mencerita tentang macam mana negara buat duit, buku ni mengajar korang macam mana korang nak buat duit, tentang memahami psikologi manusia dalam ekonomi. Jadi korang boleh pakai buku ni pada beg kuning di bawah. So, 4 negara harimau Asia tersebut ialah Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan dan juga Singapura. Semua ni ialah negara-negara maju. Malaysia tergolong dalam tu ke? Tak. Kita tak pernah pun tergolong dalam negara harimau Asia. Walaupun kita menggunakan dasar penswastaan yang sama, dasar ekonomi neoliberal yang sama pada zaman Tun Dr. Mahathir, kita tak pernah tergolong dalam negara harimau Asia. Walaupun kita mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang mendadak, tapi kita still tak mencapai negara maju. Lagi-lagi bila berlakunya krisis ekonomi pada tahun 1998, maka angan-angan tu macam terpadam terus sebab kita ada masalah ekonomi sikit. Cuma sekarang baru kita macam naik sikit-sikit untuk menjadi negara maju. Itu pun GDP per kapita kita sebenarnya dah capai negara maju dah. Cuma kita kena kembangkan lagi lah, kena naik lagi lah. Walaupun begitu, kita taklah macam teruk sangat. Kita sebenarnya tergolong dalam negara anak harimau Asia. So, negara anak harimau Asia ataupun kita panggil sebagai Asian Tiger Cubs merujuk pada 5 negara Asia Tenggara yang menggunakan konsep yang sama dengan negara harimau Asia tersebut dan mencatatkan pertumbuhan mendadak, cuma masih tak menjadi negara maju lagi. Benda ni jadi sebab kita ada banyaklah benda-benda yang di luar kawalan kita. Contohnya macam jumlah penduduk yang lebih ramai dan mungkin kita ada dasar-dasar negara yang menghalang kita untuk capai negara maju dan sebagainya. So, dalam 5 negara anak harimau Asia tersebut ialah Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam dan juga Indonesia. Tapi dalam kalangan 5 negara anak harimau Asia ni, Malaysia duduk pada kedudukan yang paling tinggi untuk mencapai status negara maju sebab potensi kita yang sangat tinggi dan juga kita punya infrastruktur dan juga ekonomi kita yang dah sangat matang. Cuma tunggu masa je. Jadi, macam mana kita nak tolong bantu negara kita tingkatkan ekonomi negara kita? Macam itu geng. Ternyata Malaysia itu belum masuk negara harimau Asia, tapi anak harimau Asia termasuk Indonesia yang pada intinya sebetulnya Indonesia, Malaysia, Thailand dan disebutnya tadi itu kita ini masih sama-sama membangun, tapi Malaysia di peringkat yang paling atas. Maka dari itulah banyak orang-orang Indonesia yang bekerja untuk mengais rezeki di Malaysia, sebab di Malaysia itu peringkat yang paling atas anak harimau Asia. Nah, macam itu geng. Nah, sekarang kita tengok macam mana perjuangan Malaysia waktu ataupun boleh dikatakan serangan subuh yang menjengkamkan dunia. Ini tentunya tentang sejarah juga ini geng. Kita harus tengok dulu biar tahu macam mana perjuangan Malaysia dahulunya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita tengok saja videonya. Pada 7 September 1981, London Stock Exchange (LSE) telah dikejutkan dengan satu serangan dalam pengambil alihan syarikat peladangan British iaitu Guthrie oleh kerajaan Malaysia. Serangan ini hanya dilakukan dalam masa sekitar 4 jam sahaja yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir. Peristiwa besar ini dikenali sebagai Dawn Raid atau serangan subuh. Jadi, video kali ini kami ingin berkongsi kronologi dan individu yang bertanggungjawab dalam menjayakan serangan ini. Teruskan menonton. Guthrie merupakan syarikat peladangan British yang tertua dan terbesar di Malaysia pada waktu tersebut. Disebabkan polisi Tunku Abdul Rahman yang menggalakkan pelaburan asing, menyebabkan syarikat Guthrie ini terus berpengaruh selepas merdeka. Sebenarnya, terdapat juga agensi tempatan yang memegang saham di dalam Guthrie, iaitu Permodalan Nasional Berhad (PNB) sekitar 25%. Walaupun mempunyai pegangan equity, namun banyak cadangan daripada Malaysia telah ditolak oleh British seperti penanaman semula pokok getah bagi membantu petani dan penora getah Melayu. Permulaan situasi. Selepas Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri pada tahun 1981, dasar yang dilaksanakan beliau kelihatan anti-British. Ini kerana Dr. Mahathir satu-satunya Perdana Menteri dari sebelumnya bukan daripada golongan berada, iaitu daripada golongan rakyat biasa. Tidak seperti Perdana Menteri sebelum ini. Dr. Mahathir juga terkenal sebagai Perdana Menteri pertama yang tidak merokok dan tidak bermain golf, di mana ia dianggap sukan mewah. By British class dan dasar pandang ke timur adalah antara perkara yang menunjukkan persepsi beliau terhadap British. Keegoan British. Sebelum peristiwa serangan dilakukan,
kerajaan British telah menghentikan subsidi pendidikan kepada pelajar Malaysia di United Kingdom. Bukan itu sahaja, mereka juga telah menaikkan yuran pengajian kepada pelajar asing dan pelajar daripada Malaysia adalah antara yang terkesan daripada ini. Seramai sekitar 17,000 pelajar daripada Malaysia dibebani yuran yang sangat tinggi. Malah ada sesetengah kes yuran meningkat kepada 3 kali ganda dan berita ini pasti tidak menggembirakan Dr. Mahathir. Selain itu, terdapat satu lagi isu antara pihak British dengan kerajaan Malaysia, iaitu penolakan cadangan untuk menambah hak pendaratan kepada Malaysia Airlines (MAS) di lapangan terbang Heathrow. Dan dalam tempoh tidak lama selepas itu, telah berlaku pencerobohan ruang udara Malaysia di Subang oleh kapal supersonik British Concorde. Permulaan rancangan. Sebenarnya, terdapat beberapa individu yang tidak berpuas hati dengan layanan British di dalam isu Gatri ini. 3 orang perancang utama dalam misi ini adalah Tun Dr. Mahathir, Tun Ismail Ali dan Tan Sri Khalid Ibrahim. Tun Ismail Ali adalah abang ipar kepada Dr. Mahathir yang pada masa tersebut merupakan Gubernur Bank Negara. Beliau juga seperti Dr. Mahathir yang kelihatan tidak memihak kepada British atau anti-British. Tun Ismail adalah individu yang telah mengarahkan wang negara yang dimasukkan ke dalam bank British seperti HSBC dipindahkan masuk ke bank tempatan. Bank asing juga, terutamanya dari British, disekat untuk membuka cawangan baru. Pada tahun 1981, disebabkan Gatri telah menjual asetnya tanpa pengetahuan PNB, di mana ia memegang saham sekitar 25%, Dr. Mahathir dan Tun Ismail telah membuat rancangan untuk mengambil alih Gatri daripada British. Kemudian, pemain nombor 3 untuk misi ini dimasukkan, iaitu Tan Sri Khalid Ibrahim. Tan Sri Khalid Ibrahim adalah seorang pengurus pelaburan di sebuah agensi kerajaan Malaysia. Telah diberikan tugas untuk mengkaji dan membuat strategi bagi memastikan misi ini dapat dilakukan. Sebenarnya, beliau sebelum ini pernah bekerja di dalam sebuah syarikat penasihat kewangan kepada Gatri di London. Selepas kajian dilakukan, sebanyak RM1 bilion diperlukan dalam misi ini dan ia perlu dilakukan dengan pantas. Kerajaan Malaysia telah bersetuju dengan menyediakan peruntukan tersebut daripada 3 sumber berbeza, iaitu Petronas, Pernas dan Amanah Saham. Manakala di England, terdapat 2 kumpulan yang bersama-sama menjayakan misi ini, iaitu Rothschild bertanggungjawab meyakinkan syarikat MNG Investment untuk menjual saham mereka yang mempunyai sekitar 17% saham Gatri. Dan yang kedua, syarikat broker Rowe & Pitman yang memastikan penjualan dan pembelian saham kecil berjalan lancar. Serangan dimulakan. Setelah semua rancangan telah disusun, akhirnya Malaysia telah memulakan serangan ini. Pada seawal pagi 7 September 1981, kesemua broker di bawah kendalian Rowe & Pitman dikerah untuk membeli saham-saham minoriti yang ada. Akhirnya, sebanyak 1.6 juta atau 5% saham Gatri berjaya dirampas oleh PNB. Pada masa ini, ekuiti PNB telah meningkat kepada sekitar 30% yang sebelum ini telah memegang 25%. Selepas itu, 12% saham lagi telah berjaya diambil alih oleh PNB daripada syarikat-syarikat yang terletak di Asia Tenggara. Dan ini menjadikan ekuiti PNB meningkat kepada 42%. Namun, plan yang dirancang tidak berjalan seperti yang diharapkan selepas syarikat OCBC Group yang terletak di Singapura menolak untuk menjual pegangan mereka sebanyak 3 ke 4% kepada PNB. Namun begitu, Tan Sri Khalid dengan kebijaksanaannya merangka rancangan baru, iaitu menghubungi Kuwait Investment untuk menjual 5% saham mereka kepada PNB. Dan akhirnya, rancangan Tan Sri Khalid ini membawa kejayaan di mana PNB dengan rasminya berjaya memiliki 7,995 juta saham atau sekitar 50.4%, menjadikan PNB pemegang saham terbesar dalam Gatri. Serangan korporat ini telah berlaku dalam tempoh 3 ke 4 jam sahaja. Pengurusi Gatri, Mark Jen, hanya menyedari berita pembelikan semula ini melalui berita di radio. Pengambil alihan ini telah memberi tamparan hebat kepada British kerana ia berjaya dilakukan oleh bekas tanah jajahannya. Perdana Menteri Britain telah memberikan respon selepas beberapa hari dengan mengetatkan undang-undang supaya kejadian seperti ini tidak berulang. Kebanyakan broker di London telah memuji Malaysia sebagai licin. Selepas beberapa bulan, saham-saham Gatri beransur menjadi milik kerajaan dan pada penghujung 1981, kesemua saham Gatri adalah milik negara. Gatri telah digabungkan dengan Sangdabi pada tahun 2007. Nama Gatri itu sendiri sudah tiada lagi,
Tetapi strategi bersejarah yang dirancang oleh 3 individu ini kekal segar dalam ingatan kerana ia bukan sahaja untuk meraih keuntungan, tetapi ia adalah usaha mengembalikan hak negara yang dirampas. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Wow, ternyata perjuangannya Malaysia tak semudah apa yang kita bayangkan, geng ya. Dan mendapat serangan ini dan lain-lainnya. Dan semoga semua yang saya tanyakan ini ada manfaatnya dan juga boleh menambah wawasan untuk kita semua, gitu geng ya. Oke, kalau ada yang request lagi, karena ini salah satu requestan dari netizen saya ataupun orang Malaysia yang telah mengirimkan video ke akun TikTok pribadi saya. Nah, kalau korang teringin sebelum reaction silahkan kirim ke TikTok, akun TikTok saya. Nanti insya Allah saya akan buatkan macam itu, geng. Oke, sampai sini saja. Semoga bermanfaat dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.